Yang pertama, tulis. Yang pertama ayat 10, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmu ila Allah. Mana-mana hukum yang kamu selisih kena kembali kepada undang-undang Allah. Ulama tadabbur kata apa? Fal ayatu, ayat ini nassun sarihun, nas yang jelas bahawa semua undang-undang itu kita kena kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ini balik kepada Quran, balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita utamakan akal kita lebih daripada nakli, kita akan rusak. Ramai orang mikir lagi, undang-undang Allah Ta'ala ni kalau orang mencuri, cuk potong tangan, zalim. Awak, Allah Ta'ala yang memperkenalkan diri dia, wahu Al-Hakim, Al-Aziz, ketika melaksanakan undang-undang tu, kata aku ni bersifat dengan kebijaksanaan. Mungkin kata zalim, mungkin kata tak betul nak undang Tuhan. Berani kita. Ini anak-anak kita hendak main takafur ni. Kadang-kadang mempertikaikan undang-undang faraid. Kita kata bercakap, tengok kiri kanan bang, jangan duk berani bercakap tak terkalu. Mempertikaikan undang-undang poligami. Kenapa Islam membenarkan kahwin lebih daripada seorang? Dah ada kemampuan, silalah. Yang kamu duk pertikai itu buat apa? Mu tak sih sudah. Yang kedua dalam ayat yang sama ini juga, tadallu aidan ala ruju' ilal muhkam. Jadi kita kena kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam dalam kitab Allah Ta'ala, yang jelas daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana yang tak jelas itu kita kembali kepada tafsir para ulama yang muktabar dalam bab Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata kita tak jelas, orang lain tak jelas. Lah, kita tak jelas, orang lain jelas. Jangan duduk berasa sedap kita macam orang macam kita juga. Yang ketiga, masih lagi dalam ayat yang sama, annahu la budda an yakuna ikhtilafun bainan nas. Ayat ini menunjukkan bahawa manusia itu ada perbezaan pandangan, perbezaan cita rasa, perbezaan pendapat banyak. Tak lari nak jadi manusia satu, tak mungkin. Jadi habis bagaimana menangani khilaf di kalangan manusia, itu sangat penting. Karena itulah sebuah buku yang saya tulis, tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Buku kecil ya. Mana buku kita ni? Dalam buku Rahmat dalam Perbezaan itu kita letak adab-adab bagaimana kita bila berlaku perbezaan pandangan kena ada. Jadi masalah kita sekarang ni, kita tak pandai matematik. Dah, sepatutnya 9 tolak 1, 10 tolak 1, 9. Orang lain ni tak 10 tolak 1 kosong. Betul tak? Tak betul. Awak dulu baiklah dengan dia, sekarang ni kenapa tak baik? Dulu saya tak ada masalah, tapi sekarang ni saya berbeza pandangan dengan dia. Apa masalah? Satu masalah, balah dah, habis. Left group, unfriend, kata orang sekarang ni, punuh habis dah. Jadi kita kena belajar, manusia ni tak mungkin nak jadi satu, sebab Allah Ta'ala dah tetapkan manusia itu tak satu. Nak kata apa? Ikhtilaf berlaku. Allahu Akbar. Mari kita pergi kepada faedah yang kedua pula. Faedah yang kedua, zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allah ajar kepada Nabi, aku bertawakal kepada Allah dan kepada Allah aku kembali. Di sini kata ulama tadabbur, dia kata apa? Hazani aslani. Ini dua asas tawakal dengan rujuk kepada Allah Ta'ala ni. Banyak sekali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya ayat yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya aku sembahmu ya Allah, dan mu saja aku minta pertolongan. Itu aja. Dalam surah Hud ayat 1, 2, 3, fa'budhu wa tawakkal alaih. Jadi dua asas ni kita jangan lupa. Yang pertama tawakal kepada Allah Ta'ala, yang kedua kita kena banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertaubat, dengan istighfar, dengan kita rujuk kepada undang-undang Allah Azza wa Jalla, barulah kita jadi manusia yang mantap. Kalau tidak, tak ada tawakal. Kalau tak tawakal kepada Allah, dia kita tawakal benda lain pula. Nak masuk hutan ni, ya kena minta tabik dengan tok ayah hak jaga tunggu hutan pula. Mana ada, mana boleh kan main tok ayah pula.
Faedah yang ketiga, kita ambil ringkas-ringkas. Lahu maqalidus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala lah gedung-gedung, kunci-kunci gedung langit dengan bumi. Ulama kata apa? Ayat ini memberi satu sentuhan kepada manusia bahawa bila kita tahu Allah Ta'ala yang berkuasa di atas langit dengan bumi ini, gedung dia pun di bawah kuasa Allah, maka jangan sekali-kali kamu minta pertolongan, pergi minta dengan lain daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan bertawakal kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah di antara pesanan Nabi kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang panjang, rawahu Tirmizi, wa iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Mau minta tolong, minta dengan Allah. Minta pertolongan, minta dengan Allah. Mari pula orang pening. Dia kata kita ni kalau semua minta tolong dengan Allah belaka, habis kalau kita minta makan dan nasi dengan mak kita, syirik lah. Kita kata cakap kiri kanan biar tengok. Nak qiyah pun biar pandai kata orang. Dia panggil qiyah ma'al farid. Ini permohonan dalam bergantungan hati, dalam bab doa, dalam bab istighasah, dalam bab isti'anah. Nak suruh orang ambil makan, tak ada jadi masalah tu. Bolehnya banding lagu tu. Kata ngaji usul fiqh, tak tiba-tiba buat bandingan yang budak pasti pun pening kalau dia dengar lagu ni. Jadi kita kena faham lah, ini masalah isti'anah, masalah pergantungan hati, bukan masalah minta orang tu lakak bagai kita. Cik tu lakak bagai syirik. Pasal apa minta tolong dengan makhluk, minta dengan Tuhan. Kata orang ni kena panggil ambulan mari ambil. Oh kita hospital jiwa. Baru betul. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Ayat yang pertama tadi, wa makhtalatum fi syai' fa hukmu ila Allah. Bila kita berbeza, kita kena kembali kepada Allah. Ai fi annallaha al-hakim. Allah Ta'ala lah yang menjadi pemutus di antara hamba-hambanya dalam banyak perkara. Kata di para ulama, ayat ini menjadi suatu kewajipan kepada kita supaya kembali kepada undang-undang asy-syari'atul ilahiyah, la al-qawanin al-wad'iyah. Kewajipan kepada kita mencari undang-undang syariat, bukan undang-undang orang putih. Tapi apa boleh buat, orang putih mari paksa kita, dia nak tinggal negeri kita ni, dia beri kuasa kepada anak-anak didikan penjajah. Dia panggil puak-puak sekular, maka undang-undang penjajah didakap sampai ke hari ini. Undang-undang penjajah didakap sampai ke hari ini. Kita kata itulah di antaranya. Jadi dalam ayat ini juga, tengok ulama ni kadang-kadang dia pergi jauh, kita pun tak mikir. Dia kata ayat ini, wa makhtalaftu ini, mafhumu anna ittifaqal ummah hujjah. Ijma' sepakat umat itu menjadi hujjah dalam agama. Sebab itulah dalam tertib undang-undang, al-masadir, sumber perundangan Islam ni, yang pertama Al-Quran, Al-Kitab, yang kedua Sunnah, yang ketiga Al-Ijma'. Maknanya sepakat umat dalam satu perkara, itu dia panggil ijma'. Ijma' tu jadi hujjah dalam syariat Islam. Baiklah. Yang terakhir, yang kelima, ayat laisa kamislihi syai'un. Ayat ini tidak ada bandingnya sesuatu pun dengan Allah Azza wa Jalla. Tulis para pelajar, ayat ini dilalatun ala, ayat ini menjadi dalil apabila kita nak bincang tentang sifat-sifat Allah, kita kena pegang dengan ayat ini. Anna isbat as-sifat la yastadimu tamsil. Bila kata kita isbat sifat Allah, bukan makna kita menyamakan Allah dengan makhluk. La. Ingat mana tak? Oh awak ni isbat sifat, jadi macam makhluk. Kenapa kita jadi macam tu? Maknanya kalaulah kita isbat sifat Allah Ta'ala menjadikan kita tamsil, jadi contoh, jadi sama dengan makhluk, maka ayat Quran jadi celarulah dia. Sebab tu Tuhan kata laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tak ada benda yang pertama. Kemudian dia sebut beberapa sifat dia yang disebut dalam Quran dan juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini mengatakan bahawa orang yang isbat sifat Allah Ta'ala bukan makna orang itu menyamakan Allah dengan makhluk, dan tidak harus isbat nama atau sifat Allah Ta'ala sekali dengan tamsil, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab tu dalam ayat ini Allah Ta'ala bawa dua sifat, as-sami' al-basir. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Jadi kalau kita kata Tuhan boleh mendengar, boleh melihat, tapi dalam bab lain kenapa kita tak boleh terima? Sedangkan benda itu sama. Jadi tak boleh tanya belaka dia mendengar dengan apa, dia tengok macam mana, cakap dengan apa.
Kenapa awak tanya sini sana tak boleh tanya, tanya sana sini tak boleh tanya? Kita mengatakan baiklah kita dalam bab sifat ini kita kembalilah kepada apa yang dihuraikan oleh para ulama Islam. Kata orang salah tu aslam wal khala ala, kita kata as-salafu aslam wa alam. Mereka lebih selamat, mereka lebih mengetahui daripada orang yang kemudian tak kalah orang yang dulu tidak pandai tentang sifat Allah, orang kemudian dia pandai. Jadi ayat ini mengatakan sebagaimana disebut dalil kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab isbatus sifat dan menafikan mumatsalah, menyamakan makhluk dengan Allah. Ayat ini menolak pandangan puak-puak musyabbihah. Musyabbihah ni dia kata Tuhan itu sama dengan makhluk. Satu. Yang kedua dia panggil mu'attilah. Mu'attilah tu dia tak berani nak isbatkan sifat, takut serupa dengan makhluk. Dia panggil mu'attilah. Satu lagi dia panggil mujassimah. Allah Ta'ala itu berjisim macam makhluk. Ini kumpulan-kumpulan sesat yang telah diputuskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara geng yang dahsyat sekali puak-puak mujassimah ni, nama dia Daud Al-Jawaribi. Daud Al-Jawaribi ni ana dah huraikan cerita ni dalam kitab Anak Kunci Surga yang dihuraikan oleh Syekh Abdul Qadir Mandili. Dia kata Daud Al-Jawaribi ni dialah ra'sut tajsim, kepala kepada orang yang mengatakan manusia Allah Ta'ala itu berjisim seperti makhluk. Panjanglah cerita. Yang penting bagi kita cukuplah kita mengatakan kita yakin laisa kamisli syai', satu kaedah yang besar dalam memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi kita belajar dua-dua aliran, salaf dengan khalaf, kemudian supaya kita boleh memahami bagaimana nak isbat sifat Allah, bagaimana nak membersihkan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sedikit perbincangan ini memberi pencerahan kepada kita semua. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang akan datang, ayat yang ke-13 dalam siri yang berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.